Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Diana di Diana Reaction 90. Okey, hari ini saya nak culture shock. Okey, saya nak berbagi sedikit informasi yang saya tahu mengenai Indonesia waktu saya pertama pergi ke sana. Okey, kalau nak tahu selanjutnya stay tune terus di video saya. Okey, and not skip for my video. Tapi sebelum tu jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya kerana semua itu adalah gratis. Okey, jom kita lanjut ke videonya. Okey, hal yang pertama saya pergi ke Indonesia yang saya tengok adalah itu mengenai pakaian sekolah orang-orang kat sana. Okey, pakaian sekolah orang Indonesia dengan Malaysia memang sangat jauh berbeza. Warna dia memang ialah. Okey, bezanya apa? Kalau di Malaysia kita cuma pakai dua jenis pakaian sekolah warna sahaja. Kalau sekolah rendah kita pakai kain warna abu-abu dan juga baju warna putih, tudung tetap putih. Jadi yang sekolah rendah ya. Jadi yang sekolah menengah tu kalau di Malaysia kain tetap warna biru, baju warna putih, tudung warna putih. Jadi samalah dengan yang orang yang beragama bukan Islam, dia orang tetap biru dan putih saja. Sama dari umur 13 tahun sampai 18 tahun tu semua sama. Dan bezanya kalau di Indonesia waktu saya pergi ke sana, diorang tu lain-lain. Nanti kalau diorang sebut kalau sekolah rendah diorang sebut tu SD. Jadi kalau SD sekolah rendah di Indonesia, warna diorang warna merah, seluar dia warna merah dan dia punya baju warna putih. Tapi tukar lagi kalau dia macam ada hari-harinya. Cuma saya agak kurang tahulah hari dia apa, tapi memang diorang banyak tukar baju, warna baju dan banyak tukar baju juga. Dari sekolah rendah dan sekolah menengah pun diorang tukar. Dan informasi yang saya tahu dari tingkatan 1 sampai 3 tu diorang warna baju tu dah lain. Dari 4, 5 tu dah lain. Nanti 6 pun lain lagi. Jadi diorang tak kompak satu warna, diorang lain-lain. Jadi kalau kita tengok diorang pakai baju ni, kita okay, dia ni tingkatan 4. Kalau kita tengok ni tingkatan 3. Jadi macam tu. Jadi macam kita tahu diorang punya umur berapa, tingkatan berapa. Begitu juga dengan sekolah rendah. Jadi tahu. Jadi kalau di Malaysia kita memang kalau tengok memang menengah ataupun rendah. Jadi dua sahaja warna yang kita pakai. Jadi seperti itulah bezanya kalau saya tengok sekolah di Indonesia dan Malaysia. Dan juga yang kalau di Malaysia yang Islam harus mesti pakai tudung. Kalau sekolah menengah ya harus. Tapi kalau di Indonesia tak diharuskan. Ikut korang lah. Macam dia orang nak pakai, kalau dia orang nak pakai tak macam tu je. Dia tak sama macam di Malaysia. Kalau di Malaysia tu harus wajib pakai tudung, wajib pakai jilbab. Kalau tingkatan, kalau dah sekolah SMP macam tu harus. Okey, untuk culture shock yang kedua, hal yang kedua yang saya tengok di sana berbeza dengan yang di sini adalah cara penjualan. Cara penjualannya memang lain. Kalau di Malaysia, kalau kita nak beli sesuatu, beli barang atau apa, kita pergi ke kedai, pergi ke entah 7-Eleven ke supermarket ke untuk beli barang-barang. Tapi kalau di sana, kita kalau apalagi kalau macam orang rumah ya, macam nak beli sayur ataupun ikan ataupun lauk-lauk biasa-biasa yang hari-hari kita makan macam tu lah. Kita tunggu je depan rumah. Nanti akan ada orang datang berjualan, jual macam-macam lah barang-barang dapur. Tunggu je, nanti pasti ada orang jual. Itu pun bukan 1-2, kadang sampai 3-4 orang yang lain-lain bawa barang pun yang lain-lain. Dan bukan cuma barang makan, diorang biasa jalan-jalan, diorang bawa macam-macam, bawa baju, bawa barang-barang yang kadang-kadang yang bawa tilam pun ada, yang besar tu tilam pun diorang bawa. Diorang keliling, diorang pusing-pusing cari customer, diorang jual-jual. Jadi kalau nak beli tilam apa pun, kadang kalau kita tak nak keluar, kita tunggu je. Nanti pasti ada yang mimpas lewat depan kita jual. Jadi sangat berbeza dengan macam penjualan di Malaysia. Kalau di Malaysia kita apa-apa kita mesti bergerak sendiri, cari sendiri dan pergi ke kedai-kedai yang barang apa sepatutnya kita cari. Lain sangat macam di Indonesia, memang lain. Kita kadang kita boleh tunggu saja, nanti dia orang akan ada yang jual ini, macam-macam lah dia orang akan jual. Jadi kita kadang tak payah nak jauh-jauh jalan, tunggu saja, stay at home pun boleh. Jadi nanti akan ada yang lewat depan kita jual itu, jual ini apa. Dekat rumah pun kita nak selalu pegang duit juga. Macam tu lah kalau di sana. Cara penjualannya sangat unik sekali kalau menurut saya ya. Okey, culture shock yang ketiga, harga barang, iaitu harga barang di Indonesia dan Malaysia sangat jauh berbeza sekali.
sangat jauh berbeza. Kalau di Malaysia kita harga barang, contoh lah ya, harga barang kadang RM2.20, RM2.35, RM2.35, RM2.25, RM2.55. Jadi di Malaysia itu sen-sennya yang di belakang tu selalu ada, walaupun barang tu murah ke mahal ke kecil ke besar, selalu ada. Jadi sen-sen tu yang bikin kita kadang pening kepala nak hitung-hitung itu. Kalau ringgit-ringgit tu senang sikit, sen tu yang bikin kita pening kepala. Dan kalau di Indonesia, diorang tak pakai sen, diorang macam tembak satu kali harga sahaja. Contoh kalau harga barang tu RM2,000, nanti kalau beli dia macam di Indomaret, harga dia macam RM2,500, macam RM3,500, RM4,500, RM4,000. Jadi dia macam tembak harga satu kali je, macam RM500 je. Diorang tak ada macam kita 25 sen ada, 15 sen ada, 25 sen, 35 sen ada, 55 sen, 95 sen pun ada. Jadi macam kalau kita ni terlalu banyak sennya di belakang ni, harus yang nak kita itu. Kalau di Indonesia ni satu kali sen saja ibarat kata ya kan, macam dia pakai 250,000, 350,000. Jadi kalau masalah tu memang tak pening kepala hitung, sebab dia cuma satu kali sen saja kalau di Indonesia. Jadi itulah perbezaan harga barang kalau di Indonesia dan Malaysia. Okey, culture shock yang keempat. Okey, culture shock yang keempat itu macam pam minyak macam di Shell ya, di Shell. Kalau di Malaysia, kalau kita isi minyak di Shell ataupun di Petronas, yang penting Shell lah ya. Kalau kita isi minyak, kita masuk, bayar, isi, sekejap je, tak lama. Paling lama pun kita 5 minit je yang tunggu. Kita tak pernah tunggu lama-lama, 5 minit ataupun paling lama betul paling pun 7-8 minit. Tapi kalau isi minyak di Indonesia, memang korang makan masa memang boleh kata lama juga. Saya pernah isi hampir nak 20 minit saya tunggu, kerana terlalu banyak kereta di belakang, motosikal, kereta yang nunggu giliran. Sebab memang terlalu banyak rakyat mungkin kan. Jadi itu yang bikin kita lama kadang isi minyak. Jadi kalau nak isi minyak di Indonesia ni, kita harus tengok kondisi dia. Kalau macam betul-betul tak ramai sangat, kita isilah. Sebab kalau kita nak tunggu minyak tu betul-betul habis, nanti kita kena yang lama kita tunggu. Memang dah betul-betul kadang boleh 20 minit tunggu sahaja untuk kita tunggu giliran kita isi minyak, kerana terlalu ramainya rakyat di sana ya. Jadi kita harus bersabar kalau pun nak isi minyak. Tapi yang cuma yang nyamannya, kalau yang pakai motosikal, tak payah tu pergi Shell lah, pergi je di kata-kata tepi jalan tu, semua tempat ada jual minyak, boleh senang je. Tapi macam di Shell ni cuma harga dia ada lebih murah sikit daripada yang di tepi jalan tu lah ya. Jadi memang harus banyak sabar kalau isi minyak di Indonesia, apalagi di Shell or Petronas dia. Seperti itulah dia. Okey, culture shock yang kelima. Okey, culture shock yang kelima iaitu perbezaan yang besar sangat saya tengok Indonesia dan Malaysia, iaitu kalau di Malaysia biasanya kalau macam sesak lalu lintas. Kenapa? Kerana kereta dia yang banyak, kereta dia yang sana sini, kiri kanan depan belakang semuanya penuh kereta. Itu yang bikin Malaysia sesak biasanya ya. Dan kalau di Indonesia lain, yang bikin Indonesia tu sesak di jalan raya adalah motosikal mereka. Kerana motosikal mereka tu lebih banyak daripada kereta. Itu perbezaan Indonesia dan Malaysia yang saya pernah tengok sendirilah ya. Kalau kita di Malaysia, sana sini tengok orang bawa kereta, sini sana yang banyak motosikal tu kurang. Motosikal tu dapat dihitung. Jadi yang paling banyak tu kereta, yang bikin jalan kita jam biasanya. Kalau di Indonesia yang bikin jalan jam tu adalah motosikal. Jadi mana-mana kita pergi, kita akan tengok orang bawa motosikal sana sini. Kalau yang bawa kereta tu memang jarang kita tengok, jarang sangat. Paling banyak memang motosikal lah yang bikin jam kalau di Indonesia. Okey, itulah yang perbezaan yang saya tengok sendiri depan mata saya sendiri, yang saya sendiri alami waktu saya pergi ke Indonesia. Seperti itulah ya, 1, 2, 3, 4, 5 tadi tu yang betul-betul macam nampak sangat
yang saya tengok sendiri, alami sendiri. Perbezaan Indonesia dan Malaysia sewaktu saya berada di Malaysia dan sewaktu saya berada di Indonesia. Itulah pengalaman-pengalaman saya. Okey, seperti itulah sharing saya untuk hari ini. Jadi kalau ada apa-apa komen ataupun kritik dan saran, korang boleh komen di kolom komentar saya. InsyaAllah saya baca semuanya. And thank you for watching my video. And Assalamualaikum semua. Bye-bye.